السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah bermanfaat ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, serta tambahkan lagi ilmu kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat dah. Muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dan pesan syukur ini dia bukan formality. Biasa kuliah syukur dia. Apabila dah selalu tu dia jadi lancar di mulut macam tu, kita pun yang ada dengar pun bagi lepas tu, lepas tu baru nak dengar kan. Sebaliknya dia memang kita perlukan tuan-tuan. Memang kita perlukan ingatan syukur kerana kita mungkin belum cukup bersyukur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dah sebut tuan-tuan dalam Al-Quran. Yang mana saya sendiri pun baru perasan daripada ayat ini melalui satu kisah yang melibatkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Al-Khattab ni tuan-tuan kenal siapa dia. Dari segi sikap dia, tegas orangnya, sangat tegas dalam hal beragama dan antarkesan. Dia tegas dalam beragama, lurusnya, kefahaman lurus dia nak sebagaimana Allah ni. Dia ada kelebihan yang orang lain tidak ada, iaitu dia dapat, kalau kita istilah title muhaddath. Muhaddath ni dia bawah sikit daripada level Nabi. Nabi kata, dulu zaman-zaman dahulu ada orang disebut muhaddathun, iaitu Allah bercakap, Allah turunkan, bukan wahyu tapi ilham kepadanya. Apa yang dia cakap, apa yang dia buat itu kena dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi kata, kalau ada dalam kalangan umat ini muhaddathun, Umar orang dia. Ini satu hadis. Hadis lain Nabi kata, kalau ada Nabi selepas aku, Umar lah orang dia. Sayyidina Umar sebut juga, dia panggil muwafaqat Umar. Apa pendapat Umar yang kena dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan jumpa hadis dia. Sangat orang yang sangat tegas. Yang Nabi fikir lain, begini, Abu Bakar fikir yang tu, Umar fikir lain. Allah kata kehendak Umar tu lebih tepat dalam hal ahli Badar. Ini cerita Umar secara umum tuan-tuan. Satu hari dia pergi ke pasar. Ini adalah musannaf Ibn Abi Shaybah. Dia pergi ke pasar. Dia pergi, ni pemimpin, tak jumpa lah zaman kita sekarang payah. Pergi pasar tengok rakyat ni, dia tak tunggu nak pilihan raya ke. Sayyidina Umar dia, orang kerja nanti-nanti, orang takut je. Tiba dia muncul. Kita tahu pemimpin kita nak datang escort ramai. Yang duk jual barang mahal, boleh jual barang murah. Tak jadi apa. Ni Umar tuan-tuan. Selalu melawat pasar. Dan satu ketika dia ada polisi dia tak akan bagi meniaga orang yang tak ada fiqh, tak ada ilmu. Pada hari ini kita ketandusan itu tuan-tuan. Ketandusan orang yang menjauhi agama jadi peniaga. Lalu orang yang fusaq yang mengisi orang kata ekonomi kita, lepas tu kita duduk bising lah. Lebih teruk ialah orang bukan Islam yang tidak ada lagi jiwa agama. Lalu kita tak boleh nak kata lebih-lebih tuan-tuan. Jadi tuan-tuan menjadi fardu kifayah kita pada musim kita di tempat kita secara khusus. Ramaikan peniaga-peniaga Islam. Kita boleh hala anak kita jadi usahawan, jadi peniaga. Ini umum tuan-tuan. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, satu hari dia melawat pasar, dia round. Lalu telinga dia, pendengaran dia tertarik pada seorang lelaki yang sedang berdoa. Dalam riwayat tak sebut doa lelaki itu doa macam mana, tapi Sayyidina Umar dapat tangkap. Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Diulang-ulang doa itu. Ya Allah, jadikanlah aku dalam kalangan hamba-Mu yang sedikit. Umar dengar tu marah tuan-tuan. Min aina ji'ta hadha ad-du'a ya fulan ya rajul. Min aina ji'ta hadha ad-du'a?
saudara, belajar mana doa lagi ni? Umar dia macam tu. Benda yang Nabi tak pernah ajar, tak ada ni, lain macam. Belajar mana? Sayyidina Umar macam tu, dia pernah halau orang budak-budak, bukan budak, orang muda duduk masjid, tak buat kerja, halau. Tuan-tuan, tak kena. Ini Sayyidina Umar. Lelaki tu dah berdoa, dan doa tu pun kita pun tak dengar. Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku dalam kalangan hamba-Mu yang sedikit. Apabila ditegur oleh Sayyidina Umar, lelaki itu pun jawab. Dia kata, aku baca ayat Quran, Allah sebut, wa qalilum min ibadiyash syakur. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Allah sebut, dah sikit sahaja dalam kalangan hamba aku ni asy-syakur, yang betul-betul bersyukur, banyak bersyukur. Umar dengar tu menangis dia, tuan-tuan. Ya kullun nas afqahu min Umar. Orang lain yang lebih faham daripada Umar. Menangis dia. Jadi pesan syukur, nak sebut pesan syukur ni dia bukan formaliti. Kita mungkin apabila kuliah lalu siapa apa saja, alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingat-ingatkan diri dia, aku ni cukup syukur tak hari ni, begitu. Sebab secara umumnya Allah kata sikit saja dalam kalangan hamba-Ku yang benar-benar bersyukur. Mudah-mudahan kita masuk dalam kalangan hamba tu yang sikit. Dan tuan-tuan rahmat Allah, syukur itu kita ditunjukkan, dibuktikan, bukan sekadar mulut. Kita mengisi masa, usia kita, kemampuan intelektual kita dengan perkara yang Allah redha, iaitu antara dengan majlis ilmu. InsyaAllah tuan-tuan, kita menyambung semula pengajian kita. Sirah, kita boleh sebut kategori sirah, cuma dari sorotan yang lebih khusus berkenaan dengan babak rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggunakan buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masuk babak ataupun Asam Garam 5, muka surat 17, muka surat 17. Terakhir pertemuan kita yang keempat sebelum muka surat 15, Aisyah meninggi suara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 22 bulan 7. Hari ini kita masuk yang berikutnya. Tajuk yang diletakkan di situ, Nabi biarkan saja isteri marah. InsyaAllah saya duk tengok-tengok, kita mungkin boleh baca 2 ke 3 hadis sekaligus. Tengok pada perbincangan kita, kupasan kita mudah-mudahan. Dia kalau pengalaman membaca buku itu sendiri, ada dipanggil, dia punya orang kata wave, ada gelombang, dia turun naik. Beberapa hadis yang pertama tu rasa macam yang pertama kali tak pernah dengar, dia rasa macam berat betul ke ni? Lepas tu ni yang kita kendor-kendorkan sikit. Kemudian kita naik balik, kristis balik. Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Mari kita baca insya-Allah. Asam Garam 5, Nabi biarkan saja isteri marah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Sayyidatina Aisyah, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari Nabi kata kat aku, inni la'alam idza kunti anni radiyah wa idza kunti alayya ghadba. Tuan-tuan boleh ikut bahasa Arab, tuan-tuan boleh tengok terjemahan kemudian di bawah tu. Saya ada ruang, saya lebih selesa untuk baca teks Arabnya. Kadang terjemahan kita tu mungkin kurang tepat, tuan-tuan yang memahami bahasa Arab boleh beri pandangan yang mana yang lebih tepat. Baik. Sebagian semalam kuliah saya semalam ada jumpa terjemahan yang kurang tepat, kita baikilah. Betul. Kata Nabi kepada Sayyidatina Aisyah kata, satu hari Nabi kata kat aku, tiba-tiba entah macam Nabi kata, inni la'alam idza kunti anni radiyatan wa idza kunti alayya ghadba. Abang tahu bila masa awak suka kat abang, bila masa awak tengah marah kat abang. Begitu bahasa kitanya. Nabi tiba-tiba bagi tahu kepada Sayyidatina Aisyah, abang tahu masa bila awak dalam hati tu baik dengan abang, suka, dan ada ketika yang awak duk nak marah kat abang, abang tahu. Terkejut Sayyidatina Aisyah. Faqultu, Aisyah kata, min aina ta'rifu dhalik? Aisyah kata, abang tahu dari mana? Mungkin Sayyidatina Aisyah dia tak sangka, dia dah mungkin usaha dah untuk nak kata, tak nak bagi nampak dah. Tapi Nabi tahu. Adakah wahyu? Allah hantar wahyu. Nabi kata, amma idza kunti anni radiyatan, adapun ketika awak suka dengan saya, fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad.
dalam ucapan awak tu abang akan dengar ucapan sebut la wa rabbi Muhammad, tak demi Tuhan Muhammad. Kita payah nak faham tuan. Kita payah fikir apa maksud dia. Ini bahasa orang Arab cakap. Dia banyak, kalau kita sembah banyak bersumpah kan. La wallahi depan tu. Bukan sumpah pun, tapi dia dah jadi kebiasaan mulut dia. Dia tidak dikira hukum sumpah. Tapi kalau orang Melayu sebut wallahi, tu dia sumpah tu. Sumpah dia ada hukum dia. Awak langgar sumpah tu ada kifarat dia. Tapi orang Arab dia ucapan harian dia jadi makanan harian dia. La wallahi dia sampai tu peringkat ni, saya duduk di bersama beberapa ketika di sana, sampai peringkat kita dapat tengok pattern. Kalau dia nak menipu, dia sumpah mula-mula. Boleh tak macam tu? La wallahi, panjang bersumpah tu, panjang cakap tu nak menipu lah. La wallahi, dia nak menipu lah tu. Sampai tahap macam tu ni orang Arab tuan. Allah, bukan semua baik. Saya pernah pergi Dubai, pergi ada ikut rombongan Malaysia bawa ni. Dubai ada kelab malam. Lalu ke pintu, lalu pergi kelab malam, tengok intai dalam, duduk dalam kelab tu pakai jubah semua tuan. Pakai jubah. Jubah bukannya kalau kita jubah ni pakaian agama. Datang masjid, datang surau jubah lah. Sana jubah pakai harian dia lah. Masuk kelab malam pakai jubah. Baik. Jadi kata Nabi SAW, abang tahu apabila awak suka kita harmoni masa tu, dalam ucapan awak, sebutan yang awak akan sebut la wa rabbi Muhammad, tak demi Tuhan Muhammad. Wa idza kunti alayya ghadba, dan apabila mari ketika awak kata adalah benda tak kena, duk marah kat abang dalam hati tapi tak bagi tahu, awak akan cakap qulti la wa rabbi Ibrahim, tak demi Tuhan Ibrahim. Mana yang tukar tuan-tuan? Muhammad Ibrahim kan? Muhammad tadi la wa rabbi Muhammad, dalam keadaan marah ditukar nama situ, la wa rabbi Ibrahim. Lalu kata Sayyidatina Aisyah, qalat qultu, aku pun kata ajal, betul bang, betul. Dia mengakui, wallahi ya Rasulullah ma ahjuru illa ismak. Betul bang, memang itulah. Dan wahai Rasulullah, saya, apa terjemahan kat sini, saya demi Allah saya hanya tak nak sebut nama awak saja. Ni marah sangat ni. Marah sangat, tak nak sebut pun nama suami dia, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja. Ni hadis ini Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari tak dalam Kitabun Nikah, dalam bab cemburu dan marah wanita. Kalau kita kupas lebih mendalam tentang hukum hakam cemburu ni, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani hurai panjang dalam Syarah Fathul Bari, menarik tuan-tuan. Tapi saya tak bercadang untuk nak kita kupas panjang. Di kuliah muslimat dia lain, dia kita cerita yang tu lebih. Untuk tuan-tuan ni pakar-pakar rumah tangga semua, kita sekali lalu macam tu lah. Apa pun kita ambil sedikit sebanyak sunnah akhlak Nabi SAW. Pertama, kita tahu lagi dan lagi bahawa betapa normalnya kehidupan rumah tangga Nabi SAW. Itu kita yakin. Sebab tuan-tuan, baru tadi sembang juga petang tadi, lepas Zuhur tadi, dengan seorang jemaah datang surau, sembang pasal buku saya. Tuan-tuan, dia antara yang baru tahu, tak sangka rumah tangga Nabi macam ni. Tertunjuk, Ustaz betul ke? Ustaz cari kat mana benda ni? Dia kata, saya kata saya baca hadis ni lah sendiri ni. Dia baca sikit, tak sangka. Begitu tuan-tuan. Ramai di luar sana yang tak tahu hal ini dan lalu membawa satu persepsi yang salah atau tanggapan husnuzan, tapi tak benar kan. Rumah tangga Nabi ni tak pernah ada masalah, baik sepanjang masa. Itu salah tuan-tuan. Husnuzan yang salah, sangka baik yang salah. Dia sekali pandang nampak elok, sudut yang lain dia menyatakan bahawa Nabi ni tak sempurna dari sudut memberi teladan kepada umat dia. Walhal Nabi SAW uswatun hasanah, teladan yang terbaik. Jadi dalam semua keadaan manusia umat dia, ada contoh, ada cara Nabi bagi. Kita ni dalam kehidupan rumah tangga ni, keadaan harmoni, tak ada sangat nak minta orang rujuk siapa-siapa kan, minta nasihat apa, tak ada. Yang berlakunya time ni lah, time berperang ni. Apa rujukan kita?
Lalu kita nak tanya ustaz, Nabi pernah tak bergaduh? Pernah tak? Macam mana saya nak hadapi situasi rumah tangga saya? Nabi ni tak pernah bergaduh masa apa lancar je, orang kata baik je. Mati tuan-tuan. Mati kutu. Nak rujuk siapa? Rujuk barat. Tak begitu tuan-tuan. Ada dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum. Kita tahu bahawa kehidupan Nabi sangat normal. Jadi ada masanya berlaku sebagaimana yang berlaku kepada kita. Baik macam mana pun kita, baik ataupun isteri kita taklah berbaik. Contohlah, isteri kita baik, ada ketika orang kata mecok juga dia. Isteri saya baik, tapi ada ketika pada orang kata meletup juga kita ni yang tak berapa nak baik ni. Marah tuan. Jadi itu panduan dia daripada hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama sebagai orang yang cemburu, sebagai orang yang marah. Di pihak yang benar mungkin dia marah. Kita dalam hal rumah tangga ni, komunikasi jangan mati. Ini buku yang pertama. Ada buku saya yang kedua, tajuk dia Romantiknya Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku yang kedua, dalam tu himpun hadis-hadis romantik Nabi macam mana. Insya-Allah dahsyat tuan. Tak terbuat apa benda yang Nabi buat, kita tak terbuat. Tu kita cerita. Antara yang saya apabila kita buat, saya perasan begitu banyaknya hadis-hadis ataupun babak komunikasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga saya sangat yakin Nabi dalam kehidupan rumah tangga Nabi, komunikasi Nabi tak berhenti tuan-tuan. Maksud komunikasi ni bercakap. Suami isteri ada je orang kata perkongsian, pandangan, sudi-sudi. Tak apa. Walhal kita kena ingat umur Nabi ketika itu, kita duk cerita gambaran rumah tangga Nabi ni, umur Nabi adalah 10 tahun terakhir hayat Nabi. Daripada umur 53 sampai umur 63 Nabi. Itu. Dan secara biasa juga di luar sana masyarakat, umur-umur itu, umur-umur dah makin kurang bercakap antara pasangan. Jadi kita kena ingatkan, kena lebatkan komunikasi. Kena lebatkan komunikasi. Nabi bercakap, Masya Allah, lepas baru tidur Nabi bercakap, bercakap. Di masjid Nabi bercakap dengan isteri. Ini kita ni yang lain. Dan ini antara hadisnya juga, bagaimana dalam keadaan berlaku konflik, nak marah, jangan tak bercakap. Bercakap. Sebagai Sayyidatina Aisyah, dia bercakap. Tapi ada benda dia nak kalih, nak marah sangat tu, ditukar. Tu tak apa lah. Nabi tanya ni, dia jawab, la wa rabbi Ibrahim. Nabi perasan lain macam mesti. Ditukar tu. Dan memang ada orang macam tu, tuan-tuan lebih tahulah. Saya bukan nak cerita pasal rumah tangga. Biasa keadaan normal dia akan panggil abang, darling, ayah. Tu biasa lah. Tapi nak marah tu, dia tukar tuan-tuan. Betul lah tu, sunnah lah tu. Dia panggil ayahmu tu, tukar dah ajar ayah. Orang kata, panggil ayah awak tu, tukar tak panggil dah ni. Dia dah tukar. Pok mu, orang Kelantan, saya contoh Kelantan lah, banyak itu. Pok mu, mari makan. Marah tu tuan-tuan. Dia tukar nama. Abang, mari jom makan. Tetap ada komunikasi tapi ditukar sikit. Itu tak apa tuan-tuan. Itu dalam situasi orang yang marah, orang yang orang kata, mungkin di pihak yang benar. Di pihak yang lain pula, kita yang dimarahi ni pula, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, Nabi tak, orang kata mecok, Nabi tak kata, apa ni, mengajuk ni. Nabi biarkan, orang kata pasangan itu tunjuklah sikit dia punya perangai, tunjuklah sikit dia punya marah dia. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala sekali, bukan nak mengajar tuan, saya bukan nak mengajar pasal rumah tangga ni. Kita nak menyorot hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah ada tempat-tempatnya kita dapat mengambil istifadah hal yang lain. Sebab kebetulan saya pergi mengajar di tempat lain 2-3 kali. Ada jemputan, orang tak kenal saya, duduk belakang. Apabila AJK kata, Masya-Allah malam ni ada kuliah khas, tajuknya Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang jemaah berusia dah depan, dia kata, dengar dia sebut, dah lepas dah. Dia pun balik. Dah lepas dah. Balik dia kata. Itu dengar. Apa maksud dia? Dan saya biasa terima respon macam tu. Maksud dia, cerita pasal rumah tangga aku dah 20 tahun, 30 tahun dah lepas dah. Nak cerita pasal apa?
Tengok pula, kalau tengok pula yang cerita ni, muda lagi, kau berapa tahun nak cerita pasal rumah tangga. Jadi tuan-tuan, saya bukan nak cerita rumah tangga, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh kena ajar saya lagi, belajar saya lebih jauh. Tapi kita nak belajar rumah tangga Nabi SAW. Baik, itu secara ringkasnya hadis yang pertama. Kita masuk hadis yang kedua. Muka surat 19. Kalau tuan-tuan boleh baca sendiri nanti di catatan bahagian muka surat 18 itu. Asam garam 6, tajuk Nabi minta isteri tidak beri. Ini hadis-hadis ni banding dengan hadis yang lain, dia tidak ada isu sangat. Kemudian habis nanti baru kita akan masuk lagi yang akan ada isu. Bismillah. An Mu'adzah al-Adawiyah an Aisyah. Hadis ini perawi tabi'in diriwayatkan oleh Mu'adzah al-Adawiyah daripada Sayyidatina Aisyah. Ni sanad hadis, kalau kita ditumpukan sangat-sangat menarik. Saya ulang lagi dan lagi, kita ni Islam terpelihara kerana ilmu hadis, ilmu sanad. Allah ilhamkan kepada kita umat Islam, ya Allah tidak berikan kepada umat yang sebelum pada ni, Nasrani, Yahudi, sehingga terjaga kepada agama kita sampai ini sebagaimana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana adanya ilmu hadis. Dan peranan tanggungjawab menjaga agama ni bukan orang lelaki saja. Kita tengok kat sini banyak mana hadis yang kalau tidak ada orang pun, kalau main buah kalau tak benar. Andai kata bukan perempuan yang meriwayatkan hadis, tak sampai hal ini. Banyak mana hadis-hadis Sayyidatina Aisyah, hal rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi, yang tidak diceritakan oleh perawi lelaki yang lain, peringkat sahabat Nabi, sebab mereka tak tahu ni hal rumah tangga Nabi. Sayyidatina Aisyah cerita. Dan apa yang berlaku dalam rumah tangga Nabi memang wajib diceritakan. Ini hikmah perkahwinan dengan Sayyidatina Aisyah. Yang berikutnya pula, ini peringkat perawi sahabah, kemudian peringkat tabi'in, dan kemudian lagi kalau kita tengok ada orang buat tesis. Buat tesis kumpul ruwat, kumpul perawi wanita dalam Sahih Bukhari. Ini tesis Arab. Allah, baru kita nampak, ya Allah, dahsyat. Dan sebahagian wanita, apa yang perawi-perawi muslimat itu menjadi madarul isnad, menjadi dia punya tonggak, menjadi pusat hadis itu berkembang. Ni zaman Bukhari ni menjadi ni. Mereka jadi guru pada zaman dia. Rupanya Imam Zahabi guru perempuan. Insya-Allah tuan-tuan, peranan wanita tidak kurang kalahnya. Antara Mu'adzah al-Adawiyah, kita tak uraikan tentang beliau. Dia kata, Sayyidatina Aisyah berkata, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuna idza kana fi yaumil mar'ati minna ba'dama nazalat turji ma tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka ma tasha'. Maksudnya Rasulullah akan meminta izin kami apabila tibanya hari giliran mana-mana daripada kami setelah turunnya ayat, kamu boleh tangguh untuk bersama sesiapa saja yang kau kehendaki antara mereka, dan boleh bersama siapa saja yang engkau kehendaki antara mereka. Ini ayat ni ayat Quran, surah Al-Ahzab, kita akan pergi kemudian nanti. Faqalat laha Mu'adzah, Mu'adzah tanya, fama kunti taqulini li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ista'dhanak. Jadi apa yang ibu jawab kalau Nabi minta izin nak itu nak ni? Jawab Sayyidatina Aisyah, kuntu aqul in kana dhaka ilayya lam uthir ahadan ala nafsi. Kalau abang tanya saya, minta izin saya tak bagi ya. Itu saya tak bagi ya. Ni Sayyidatina Aisyah. Nabi pun tak ni lah. Maksudnya apa tuan-tuan? Isteri Nabi dia ada hari-hari bersama isteri dia kan. Kita tahu satu peringkat Nabi ada 9 orang isteri. Jadi hari bersama dengan isteri tu, duduk di rumah isteri tu, hari ni rumah Sayyidatina Aisyah contoh, esok rumah Hafsah, kemudian rumah Saudah. Itu hari-hari dia. Jadi ada hari contoh duduk di rumah Sayyidatina Aisyah yang Nabi SAW perlu nak pergi jumpa isteri Nabi yang lain. Ada hal. Dan itu hak dia. Ni malam tu malam Nabi duduk di rumah dia. Kalau kira hak dia. Nabi SAW tak guna veto, dia tak guna abang nak keluar sekejap nak pergi ni. Tak tuan-tuan. Apabila melibatkan hak isteri, dia akan minta izin. Nabi pun tanya, Aisyah boleh tak ni?
Tu yang Mu'adzah tanya, kalau Nabi minta, ibu cakap macam mana? Nabi dia minta, boleh tak saya pergi ni? Aisyah bukan dia tak nak bagi, bukan dia tak ni. Tapi Nabi bagi pandangan, bagi tanya, letak kat dia tu. Kalau abang tanya saya untuk kata ni, saya tak bagi lah. Lam uthir ahadan ala nafsi. Saya takkan lebihkan orang lain atas diri saya. Saya tak bagi. Nabi pun tak ni lah. Nabi pun tak kata tak ni, ikut lah. Itu tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan. Jadi kita kalau lah tuan-tuan. Sebab harta ni ada harta pencarian, ada harta suami isteri, ada harta isteri. Kadang orang marah kita ni kes-kes suami kata apa isteri tak nak bagi pinjam. Tak nak bagi pinjam barang ni berkira. Barang hak dia tuan-tuan. Dia tak nak bagi, kita tak boleh kata apa. Kadang dia tak bagi pun ada sebab-sebab dia. Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Panjang duk tengok cerita lain. Baik. Saya nak bawa tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada ayat yang disebut oleh Sayyidatina Aisyah. Kita pergi ke muka surat yang awal buku, kita bawa ke belakang tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan doa panjang umur kita, ada jodoh, kita boleh habis khatamkan kitab ini. Muka surat 252. Muka surat 252. Nampak tuan-tuan? Muka surat 252. Baik. Surah Al-Ahzab ayat 50 hingga 51, dan dia sebenarnya ada satu kelompok 50, 51, 52 sehingga sampai 54. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tuan-tuan ada kelapangan, tuan-tuan cuba tadabbur, perhati renung surah Al-Ahzab. Mungkin orang tak seronok bila saya sebut. Jangan terpedaya dengan nama surah Al-Ahzab. Apa Ustaz cakap macam tu? Tapi sungguh ini ayat kalau bolehlah sebut. Jangan terpedaya dengan nama surah Al-Ahzab. Ahzab nama satu perang Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang sangat dahsyat, satu situasi yang menggegarkan, menguji iman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Madinah dikepung Al-Ahzab oleh tentera bersekutu. Dahsyat tuan-tuan. Tapi apabila kita baca surah Al-Ahzab, kisah perang tu ada, tapi kita rasa mood lain tuan-tuan. Ada cerita rumah tangga. Dan ini antara hadis cerita rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita pula tentang krisis rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni bab 4, bab krisis rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kita baca apasal cerita Ahzab, tapi Allah letak dalam tu dan nampak perjalanan cerita tu. Hal berkaitan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab krisis. Secara isyarat dia teruk dah, getir dah. Orang kata ujian luaran ni. Tapi apa yang berlaku dalam rumah tangga, perang rumah tangga ni kira besar tuan-tuan, dalam kesannya pada kehidupan manusia. Begitu tuan-tuan. Baik. Apa ayat ni tuan-tuan? Tuan-tuan ni saya bagi rumusan saja. Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. Wahai Nabi, sesungguhnya kami halalkan bagimu isteri-isteri yang kamu berikan mas kawinnya dan hamba-hamba perempuan yang engkau miliki daripada apa yang telah Allah kurniakan kepadamu sebagai tawanan perang, dan kami halalkan kamu berkahwin. Tuan-tuan, ayat ni kita bersambung sikit lagi. Wa banati ammik wa banati ammatik, dan anak-anak perempuan mak saudara kamu, ayah saudara kamu. Ini sepupu dia lah. Akhir tuan-tuan, wa banati khalik wa banati khalatika allati hajarna ma'ak, yang mana sepupu-sepupu kamu ni yang berhijrah bersama kamu. Wa imra'atan mu'minatan, dan juga mana-mana wanita beriman, in wahabat nafsaha lin nabi, yang menyerahkan, yang menawarkan dirinya kepada Nabi, in aradan nabi an yastakihaha, kalau Nabi nak kahwin dengan dia, khalisatan laka min dunil mu'minin, hukum ni khas bagimu, tidak kena kepada orang beriman yang lain. Hukum ni khas bagi kamu. Qad alimna ma farna.
Ayat yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala sebut senaraikan, dan ini Allah muktamadkan wanita yang boleh Nabi kahwini. Nah, pertama ni ayat ni dah akhir dah. Nabi dah kahwin ramai dah. Allah isytiharkan halal isteri kamu yang kamu sedia kahwin, yang kamu bagi mahar itu isteri kamu. Nah, kemudian juga kelompok yang kedua yang boleh bertambah nanti ialah wa ma malakat yaminuk. Mana-mana hamba perempuan kamu. Ni kita orang masyarakat kita tak biasa tentang hukum hakam hamba. Nanti kita akan jumpa hadis peristiwa yang berkaitan dengan hamba yang saya terima banyak kritikan juga daripada guru-guru juga apabila baca hadis ni. Yang tu nak kata apa ni? Dia cerita dia Nabi SAW bersama dengan seorang hamba. Lalu bising, apa ni Nabi bersama hamba? Tuan-tuan, bersama hamba wanita. Saya kata apa yang pelik dia? Tak. Sebab kita tak biasa. Zaman kita ni tidak ada dah hamba, tidak mengamalkan kata hukum hakam hamba. Walhal hukum hakam hamba tidak mansuh lagi, cuma tiada pada zaman kita. Tak. Kita doakan tidak ada lah sehingga akhir zaman. Tapi jika ada, dia ada hukum Islam. Contoh anda kata kembalinya amalan hamba ini, Islam ada dah. Tak ada tu Nabi baru. Tak pernah Nabi baru. Ada hukum hakam dalam fiqh dah jelas cara ni. Antara tuan-tuan rahmat Allah, sebagai tuan lelaki, dia boleh menggauli hamba perempuan dia. Tapi ada syarat dia tuan-tuan. Bukannya semudah-mudah. Oi, kata seronok lah. Nak cerita boleh ada seronok orang kita lelaki duduk bayang seronok. Ada syarat dia. Yang mana dia akan membezakan pengurusan hamba Islam dengan zaman dahulu Rom dan Parsi. Bagaimana di Rom, Parsi dan di mana-mana dunia ketika itu, engkau dah jadi hamba aku, tak kira lah engkau ni apa hamba suami isteri, aku nak mari panggil malam boleh. Itu amalan hamba yang tidak dituntun oleh syariat. Tapi mari Islam ada kawalan itu tuan-tuan. Boleh bersama orang hamba. Ada syarat dia. Pertama bukan dia bukan suami isteri pada orang. Tak boleh. Hamba dan suami isteri awak tak boleh nak panggil. Mari malam dia pergi rumah masuk bilik. Dah tak boleh dah. Kemudian ada lagi. Ini tuan-tuan rahmat Allah. Dan zaman Nabi SAW, Nabi ada hamba-hamba yang Nabi gauli. Nabi ya bersama. Nabi tidak pelik. Peliknya bagi kita yang baru tahu, yang rasa ni. Sebab mental secara fikiran kita membandingkan, kita melihat zaman Nabi dengan penilaian zaman sekarang. Tak kenalah Nabi ni dengan hamba. Lain. Tak. Kita kena tengok zaman, memahami apa berlaku zaman Nabi dengan kefahaman zaman itu tuan-tuan. Ya. Jadi Nabi ada kelompok isteri Nabi yang Nabi bagi mahar. Itulah mungkin Nabi kahwin. Dan yang kelompok yang kedua, mana-mana hamba perempuan Nabi SAW. Imam Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad kumpul Nabi ada 6 orang. 6 orang yang dia dapat rekod yang hamba-hamba yang Nabi pernah gauli. Antaranya hamba kepada Sayyidatina Zainab yang akan jadi isu nanti. Kemudian Allah SWT sebut wa banati ammik wa banati ammatik wa banati khalik wa banati khalatik. Bahasa kitanya sepupu-sepupu lah. Sepupu mak saudara sebelah ayah, sepupu pak saudara sebelah ayah, sepupu pak saudara sebelah mak, sepupu mak saudara sebelah mak tu. Bahasa Arab dia perincikan. Ayat mudah kita orang Melayu sepupu perempuan. Boleh kamu nak kahwin dengan mana-mana perempuan, mana-mana sepupu perempuan kamu. Yang mana? Allati hajarna ma'ak. Syarat dia mestilah berhijrah bersama kamu. Mana dah berhijrah ke Madinah. Ayat ni tuan-tuan, isu dia berkaitan dengan Nabi nak kahwin dengan sepupu Ummu Hani. Nabi apabila Nabi hijrah, buka Fathu Mekah, berjumpa balik dengan sanak saudara dia, Nabi jumpa dengan Ummu Hani. Ummu Hani ni kakak Sayyidina Ali. Dia tak ingat bercerai ataupun suami dia meninggal, tapi dia available. Nabi nak kahwin dengan Ummu Hani. Tapi turun ayat ni. Allah tak bagi tuan. Apa keseluruhan saya nak sebut nanti, perkahwinan Nabi, kita mungkin nampak Nabi kahwin 9 orang duduk. Tak. Perkahwinan Nabi tuan-tuan,
nak kahwin dengan siapa, tak nak kahwin dengan siapa, apa semua Allah pandu wahyu. Nabi bukan buat sonok-sonok tuan. Ada orang Nabi nak kahwin, Nabi tak boleh. Antara ni Nabi nak kahwin Ummu Hani. Bahkan dia ada dalam buku kedua saya ada riwayat dengan Ummu Hani. Nabi nak kahwin dengan Ummu Hani sebelum nak kahwin dengan Sayyidatina Khadijah lagi. Nabi berkenal dengan Ummu Hani. Tapi Abu Talib, pak saudara Nabi yang satu, dia dah ikat dah Ummu Hani ni dengan orang lain. Ni orang Arab dulu, dia jaga. Orang kata perjanjian Marwah itu. Nabi ni anak orang masa tu berumur berapa lagi? 20-an. Abu Talib kata, aku dah janji dengan ketua orang lain dah. Jadi tak dapat Nabi SAW. Nabi ada ni dah. Jadi kes cinta tak kesampaian ni juga berlaku pada Nabi SAW. Kalau tuan-tuan ada lah cinta-cinta, orang kata apa, pengalaman hidup cinta tak kesampaian, tengok Nabi SAW pun berlaku tuan-tuan. Dan ada peluang. Ummu Hani ni dia beriman, dia antara mustad'afin yang beriman dengan Nabi SAW di Mekah, tapi dia tidak berhijrah. Ramai ada dia tidak berhijrah. Dan dalam kelompok yang tak berhijrah itu ada yang mampu hijrah tapi tak nak berhijrah. Yang ni ada layanan dia agak berlainan. Jadi Allah SWT dalam hal ini, Ummu Hani dia tidak berhijrah ke Madinah walaupun dia beriman. Jadi apabila datang peluang Fathu Mekah, Nabi nak kahwin dengan Ummu Hani, turun, dan masa tu boleh turun ayat ini. Sekaligus Nabi tak boleh kahwin tuan-tuan. Sami'na wa ata'na, Nabi patuhlah, tak boleh kahwin tuan-tuan. Dan juga wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi. Ni satu kelompok. Dan juga mana-mana perempuan mukminah yang serah dirinya kepadamu, kalau kamu nak kahwin, dapat tuan. Ni satu kelompok yang kita kena tahu juga, iaitu mimman wahabat nafsaha lin-nabi. Sepanjang Nabi duduk di Madinah, ada beberapa orang perempuan datang tawar diri pada Nabi SAW. Kita tuan-tuan mungkin biasa dengar hadis seorang perempuan berdiri, Rasulullah, nak tak kahwin dengan aku? Sampai 3 kali. Nabi tengok, tunggu, Nabi tak cakap apa kan. Sampai 3 kali perempuan tu ni pulang tuan. Ini antara wanita yang serah diri Nabi SAW. Yang mana hukum khas Nabi SAW, mana-mana perempuan yang serah diri pada Nabi SAW, nak tak kahwin dengan aku, kalau Nabi kita nak angguk, boleh, automatik jadi suami isteri tuan-tuan. Hukum khas Nabi, automatik jadi suami isteri. Hukum khas Nabi. Cuma menariknya, tak ada seorang pun yang Nabi kahwin. Tak ada seorang pun dalam kalangan Ummul Mukminin yang kita kenal itu, 11 orang sepakat, ada tambah lain-lain. Tak ada seorang pun dalam kalangan yang serah diri pada Nabi SAW. Semua Nabi kahwin secara mahar, secara bayar mahar, ada wali, ada apa. Tak ada seorang pun. Nak kata apa tuan-tuan? Nabi bukan ambil peluang suka-suka. Orang tetap serah diri kalau kita lah buat situasi itu. Saya ada kawan yang perempuan serah diri. Bukan, dia tak jadi hukum ni lah. Nak kahwin, asal ada suami, bab nafkah tak payah ni dah. Dia doktor, perempuan tu doktor, ni bab nafkah tak apa. Ni nak ada suami saja. Ai terima tuan. Ni ada. Tidak salah untuk berbincang hal itu. Bab nafkah tak payah fikir. Tak ada tanggungjawab bernafkah. Bab ni tak apa. Sanggup jadi isteri kedua tu, bukan nak jadi isteri pertama, isteri kedua. Tak apa. Nak untuk dia ustaz. 4 orang dia kahwin tuan. 4 orang. 4 orang, 3 daripada dia semua doktor. Dia lepas dapat 2 tu, yang 2 tu cari pula, ketiga cari pula yang keempat. Dia tak bekerja apa. Dia buka maktabah, kalau saya sebut, tuan-tuan kenal orang dia, ustaz kita jugalah. Buka maktabah, kerja dia mengajar je. Isteri support, isteri Sarah. Besar, bukan merendah kan. Tanggungjawab tu besar. Dia cerita senior saya. Jadi itu, bab tanggungjawab tu, bab nafkah dah abang tak fikir. Doktor semua, kami yang bayar kat abang. Boleh tuan, situasi tu. Tapi Nabi SAW ada peluang itu tuan-tuan. Nabi tak ambil, tak ada seorang pun. Isunya nanti ada pada salah seorang isteri Nabi, Maimunah, ada ulama khilaf. Maimunah ni ada riwayat sebut dia serah diri pada Nabi SAW. Tapi at the end, hujungnya Nabi kahwin secara mahar dengan dia.
Ini. Baik. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini ayat dia tuan-tuan. Ayat dia. Kemudian saya nak tuan-tuan pergi kepada muka surat sebelum pada tu. Ini muka surat 252. Tuan-tuan pergi kepada muka surat 250. Di sambungan ayat ke-52, kita baca tadi ayat 50 ke 51. Dia kelompok tu. Nanti insya-Allah kita akan kembali ke sini nanti. Ayat ke-52, nampak tuan ayat ke-52 muka surat 250. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat tu. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك والله على كل شيء رقيب. Dan tidak halal bagimu lagi nak berkahwin dengan mana-mana perempuan selepas pada ini, ataupun kau nak gantikan mereka, walau a'jabaka husnuhun, sekalipun cantik kau berkenan macam mana pun perempuan nak kahwin, nak jadikan isteri, tak boleh dah. Melainkan yang ni, yang boleh tambah ialah hamba. Illa ma malakat yaminuk, hamba boleh nak gaul, tapi tak jadi isteri. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba, Allah mengawasi setiap sesuatu. Jadi kita kata perkahwinan Nabi ni Allah pantau, Allah kawal selia 100%. Ayat ini tuan-tuan, tajuk kita letak di situ, Rasulullah diharamkan kahwin lain. Akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu peringkat kita duk nampak Nabi boleh kahwin ramai. Dan ini yang musuh-musuh Islam nak bawa, nak bagi nampak keburukan Nabi. Nabi kahwin ramai gini, seronok Nabi. Kita kata perkahwinan Nabi kawal selia daripada Allah sangat ketat tuan-tuan. Ada ketika Nabi kahwin, boleh kahwin. Dan itu pun setiap orang, kalau kita baca daripada awal buku ini, kenal baca profil isteri Nabi, setiap perkahwinan Nabi dengan isteri Nabi itu ada sebab dia. Bukan Nabi berkenal semata-mata, tak ada sebab kahwin. Sebab ni, sebab ni. Tapi mari satu peringkat, Allah haramkan Nabi kahwin. Ini ayat ni. Allah haramkan Nabi kahwin, tuan. Ayat ni turun, dia ada rintikan dia. Saya sebut, nanti kita akan jumpa, kita akan kuliahkan lagi sekali. Terjadi satu ketika dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi merajuk dengan semua isteri Nabi, dengan semua mukmin. Nabi merajuk tuan-tuan, dahsyat tak dahsyat? Sebulan Nabi tak bersama dengan semua isteri. Lepas tu turun ayat ni. Turun ayat Al-Ahzab gini, ini Allah tu turun ayat. Merajuk. Dia bermula dengan ada ayat yang lain. Lepas pada sebulan itu, baru Nabi jumpa semula dengan setiap orang isteri. Nabi bagi kata dua. Apa ayat dia? Ni. Baik. Tak jumpa, tak ada nak rujuk dia. Baik tuan-tuan, ayat dia. Kita kena patah balik sikit. Sebab tu kalau ada kitab, ada buku, tuan-tuan boleh ni. Muka surat 247. Saya nak tuan-tuan ikut rentetan itu. Muka surat 247. Nampak kan ada ayat Quran dalam tu. Allah SWT sebut, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha. Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isteri kamu, sekiranya mereka nakkan kehidupan dunia dan perhiasannya, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Boleh, mari aku bagi yang kamu nak tu, lepas tu aku cerai kamu. Wa usarrihkunna sarahan jamil. Aku cerai kamu cara baik. Nak dunia, nak yang kamu minta tu, boleh. Mari aku bagi, lepas ni cerai. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Tapi kalau kamu nakkan Allah, Rasul dan hari akhirat, fa inna Allah a'adda lil muhsinat minkunna ajran 'azima. Allah sediakan bagi orang baik dari kalangan kamu ni ganjaran yang besar. Ni kita kata ni surah Al-Ahzab ayat 28 29. Nampak kan ayat surah Al-Ahzab ni dia cerita dia pasal rumah tangga. Dahsyat tuan. Kita akan tak tahu kisah dahsyatnya Ahzab tu, dia digerhanakan dengan kisah rumah tangga Nabi. Jadi, dahsyat lagi rumah tangga Nabi ni. Tuan-tuan. Kisah dia
lepas perang Ahzab, kehidupan Nabi di Madinah secara umum dia ada dua fasa. Pertama, fasa susah. Nabi bermula kehidupan di Madinah susah Nabi SAW. Dia bawa dari Mekah. Ini Nabi SAW. Kehidupan Nabi ni susah senang, kaya miskin tu dia silih berganti. Nabi mula kehidupan di Madinah susah. Susah Nabi gini-gini, kemudian senang sikit senang. Nah, sahabat Nabi Muhajirin pun begitu. Dan dia jadi transisi kepada fasa senang tu lepas Ahzab. Lepas Ahzab, kemudian lepas Khaybar tu nak lagi ketara senang dia. Sehingga kan Nabi SAW arahkan semua sahabat Muhajirin yang mana timur, sebelum pada ni timur tanah daripada Ansar, timur itu barang masa pulang balik. Sebab mereka dapat tanah Nabi beri, peruntukan sendiri. Pulang balik. Nabi pun pulang balik. Tanah yang Nabi dapat, Nabi pulangkan balik. Itu senang tuan. Lalu apa yang berlaku, fasa senang itu, jadi bahasa ibarat kitanya, dah ada duit lebih, tambahlah rumah ya. Tambah rumah besar, rumah sikit, tukar sofa, tukar ini sahabat-sahabat Nabi secara umum dia. Yang peliknya, kehidupan Nabi, isteri Nabi tak berubah tuan. Tak berubah. Isteri Nabi duk tengok, cara bahasa kita begitu. Isteri Nabi duk tengok, jiran tu tukar sofa baru, yang tu tukar lansir baru. Tapi kita duk macam ni juga. Jadi isteri Nabi berpakat. Kita akan jumpa hadis nanti. Akan dalam bab 1 juga. Isteri Nabi berpakat mendesak Nabi SAW untuk ni, bang bila lagi tukar sofa, nak tukar lansir gini. Nabi marah tuan. Nabi marah, lebih terasa sangat. Yang tu Nabi pulaukan sebulan isteri Nabi. Pulau nak didik ni. Pulau. Menangis kan tuan. Abu Bakar datang, Umar datang, Umar cik marah lagi. Apa ni umur ni? Tapi tak salah, di peringkat itu tidak salah bagi isteri Nabi untuk ni manusia kan. Nak tengok orang lain. Tapi Nabi SAW sehingga hari ini tuan-tuan, orientalis, dia nak burukkan mereka ni lebih mendalami tentang Nabi ni, kaji gini ni. Dan banyak mereka jumpa orang kata senjata nak serang Nabi dalam hal rumah tangga. Nabi ni kahwin ramai, Nabi ni pukul isteri. Kita akan jumpa hadis-hadis nanti. Pukul isteri, Nabi ni gini, tak adil gini dalam rumah tangga. Itu tuhmahan paling banyak tentang Nabi. Tapi tidak ada satu pun tuhmahan terhadap Nabi SAW berkaitan dengan kekayaan. Nabi, dia sebenarnya jadi Nabi tu dia jadi raja. Nak jadi raja, nak jadi kaya. Tengoklah bukti dia. Isteri dia kaya semua. Anak dia, ni. Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Fatimah, ini dalam buku yang ketiga saya ni. Sayyidah Fatimah, satu hari Sayyidina Hasan bagi hadiah kalung rantai. Itu pertama kali dapat emas tuan-tuan. Nabi tengok tu, Nabi marah tuan-tuan. Nabi kata, kau nak orang kata Muhammad kalungkan anak dia dengan rantai neraka. Walhal atau Fatimah kata, abang Abul Hasan, ayah Abu Hasan bagi kat saya hadiah ulang tahun kahwinan ke apa kan. Abul Hasan bagi. Nabi tu tak marah tuan-tuan. Nabi tu tak marah. Jadi Fatimah buka balik, jual tuan, jual balik. Nabi pun sonok balik tu. Begitu. Keluarga, anak, Nabi tak bagi, rasa tak bagi nampak kekayaan tu. Dan tidak ada lepas kemudian orang nak kata Nabi ni kumpul kekayaan untuk sendiri apa tak tuan. Pada hari ini lain ujian, dan tu ujian besar untuk umat kita jadi pemimpin. Nak jadi kaya jadi YB lah. Jadi YB dapat tanah, dapat tak sebut untuk kita lah. Mungkin kita anak kita, cucu kita nanti mungkin perlu orang yang baik-baik masuk dalam politik, dalam ni ada keperluan dia. Tapi ujian harta tu sangat-sangat orang kata memukau. Kita kena ingatkan dengan akhlak Nabi, dengan Nabi SAW. Jadi Nabi apabila isteri Nabi duk minta, duk desak itu, Nabi pun pulau sebulan tuan-tuan. Nabi duduk di Mashrubah, Nabi duduk di loteng tingkat atas Nabi SAW. Sebulan tak jumpa dengan isteri Nabi yang lain. Lepas sebulan tu Nabi turun pergi sembahyang je, pergi solat je. Lepas sebulan tu baru Nabi jumpa dengan semua orang isteri. Setelah turunnya ayat ini, Allah kata, ya ayuhan Nabi qul li azwajik in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alain umatti'akum wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, ni arahan lepas pada sebulan dah bersingan tu, panggil isteri kamu, kata kalau nak dunia, nak perhiasan kamu sebut itu semua, boleh aku bagi semua. Wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi lepas tu aku cerai.
Tapi wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah, tapi kalau kamu tak nak tu semua, tak apalah abang tak bagi, tak apa, tapi kekal nak duduk berjuang dengan Nabi SAW, Allah bagi ganjaran yang lebih besar. Orang pertama yang Nabi jumpa ialah Sayyidatina Aisyah. Nabi panggil seorang-seorang. Sayyidatina Aisyah masa itu muda, umur belasan tahun. Ini rumus yang kita akan jumpa sekali lagi. Nabi siap pesan lagi, Aisyah, sebelum apa-apa abang cakap ni, nanti jangan bagi pandangan apa. Jangan jawab lagi. Balik bincang dulu dengan ayah mak kamu dulu. Ayah abang nak kata ni. Nabi pun sebut ayat ni. Aisyah, kalau awak nak yang kamu tuntut tu nak jadi kaya ni gini, boleh abang bagi, tapi abang cerai. Tapi kalau kamu nak Allah Rasul, nak kekal sebagai isteri, tak dapatlah dunia tu, tapi akhirat nanti dapat. Itu dua pilihan. Baik khiyar. Ni ayat khiyar. Ayat khiyar. Dua pilihan. Jadi jangan bagi keputusan lah, balik bincang dulu dengan suami. Aisyah dia walaupun dia muda, dia cerdik. Saya nak bincang buat apa lagi? Saya nak bincang buat apa lagi? Sudah tentu saya nak Allah dan Rasul je. Allah dan Rasul. Jadi Nabi pun sonok tuan-tuan. Nabi jumpa Hafsah, Saudah, semua ayat yang sama. Semua ayat yang sama. Semua ni bagi pilihan kata dua. Hukum dia nanti keluar dalam ni. Imam Bukhari letak dalam kitab. Contoh dan ni pun Imam Muslim penjelasan bahawa memberi pilihan kepada isteri bukan talak. Jika tanpa niat kita bagi kata dua, bagi pilihan pada isteri tidak dikira talak. Belum lagi. Melainkan dia ambil pilihan tu, dia jadi dia tidak dikira talak lagi. Tapi ada niat nak cerai tu, nak pilihan tu masih lagi pilihan khiyar. Tu hukum fiqh dia. Jadi keseluruhan Ummul Mukminin apabila Nabi bagi pilihan begitu, semua pilih Allah dan Rasul. Relalah susah. Orang lain rumah besar tukar, tak apa, kita kekal dengan rumah seadanya. Ini kekal. Lalu lepas pada tu Allah balas kehidupan jasa mereka. Sebelum tu Nabi diharamkan kahwin. Tak lama turun ayat yang berikutnya, Allah la yahillu lakan nisa. Allah tak bagi Nabi kahwin lain lagi. Perhormatan kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ni. Tak dah Nabi tak kahwin tu. Satu peringkat Nabi tak boleh kahwin dah. Kemudian ayat yang kita baca last tadi, Allah kata, wahai Nabi, inna ahlalna, ayat terakhir 256, wahai Nabi, kami halalkan kamu untuk kahwin ni dan juga pada mana-mana perempuan wahai bangsa. Itu Allah buka balik. Allah buka balik. Tadi tak boleh, asal boleh kahwin umum, kemudian tak boleh kahwin. Ni Allah bagi kahwin. Allah bagi kahwin semula. Dan ulama rekod selepas ayat ini tidak ada seorang pun isteri Nabi yang baru. Tidak seorang pun isteri Nabi yang baru. Allah bagi kahwin tapi Nabi dah tak kahwin dah. Nabi dimandarkan bernikah tapi Nabi tak kahwin langsung. Nak kata tuan secara keseluruhan, tuan-tuan kena yakin, tuan kena bela Nabi SAW apabila tiba pada tuan-tuan, apabila orang mentahmah Nabi ni gila perempuan, apabila orang kata Nabi ni kita nak kahwin je, tak, tuan-tuan kena bela Nabi dengan ilmu-ilmu yang kita ada ni. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masa lagi? 8.50. Minta maaf tuan-tuan. Dah 8.50. Saya nak berhenti setakat ini. Saya buka soalan kalau ada tuan-tuan. Kalau ada soalan. Tak ada soalan tuan-tuan? Tak ada? InsyaAllah kalau tidak ada, kita berhenti setakat ini. Mohon ampun dan maaf atas salah dan silap. Mudah-mudahan bermanfaat pengajian kita pada malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.